mula Dan tak percaya kan. Sebab apa? Dan dah buat bisnes kan, kos marketing dia RM1 je sehari. Dia dah cuba dah. Ni result dia 1.9 juta kan. Memang tak masuk akal benda ni, tapi kan benda ni betul. Dekat Solvi Heroes ni, sistem dia memang power kepada semua usahawan-usahawan kat luar sana tu kan. Dia nak suruh lah, jomlah kita sama-sama kan cari Solvi Heroes ni. Mana yang sondu-sondu bisnes tu, income tak ada semua tu kan, yang susah payah sekarang ni, carilah ejen-ejen Solvi ni. Sebab apa? Dengan RM1 saja kos marketing dia, kita dapat ni. Dan dapat tak percaya 1.9 juta. Lagi satu, kalau RM1 pun kita tak boleh keluarkan untuk kos marketing meniaga kita sehari, tak payah meniaga lah. Tak cerita pasal meniaga lah kan. Jadi so jomlah kita sama-sama. Ya, Dan dah buktikan dah RM1 je sehari. Okay, alright. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam kepada anda semua. Jadi sebelum tu saya nak check dulu suara saya, adakah suara saya sekarang ni clear ataupun tidak. Siapa yang dah join pada live pada malam ni boleh tak berikan komen jelas ataupun clear dengar suara saya. Ataupun yang dah dengar suara saya tu boleh komen hadir. Supaya saya tahu suara saya ni jelas ataupun tak, muka saya ni clear ataupun tak, line saya okey ke tak. Alright. Okay, jelas. Alright, thank you. Alright, thank you Puan Dinor. Alright, so kita ada Puan Ashikin, kita ada Puan Mazlina. Alright, okay. Terima kasih banyak-banyak. Jadi first time sir, alhamdulillah. Terima kasih banyak-banyak Kak No Legacy. Cuba kenalkan diri. Anda daripada mana dan buat bisnes apa supaya kita boleh berkenalan. Kan orang kata tak kenal maka tak cinta. Jadi bukanlah saya kata saya nak bercinta. Jadi untuk kita lagi erat, yang jauh kita rapatkan, yang rapat kita erat-eratkan. Right. Jadi yang tu kita nak dengar, kita nak tahu anda hadir daripada mana dan apa bisnes yang anda buat supaya saya boleh tahu berkenalan. Mungkin saya ada idea pada malam ini. Saya dapat ilham nak bantu tuan-tuan dan puan-puan macam mana boleh bantu untuk perniagaan, mungkin untuk branding, untuk marketing. So boleh beri komen yang dah hadir. Tolong sharekan live ni ataupun tag kawan-kawan anda di komen sebab malam ni saya nak sharekan satu topik. Saya nak sharekan satu topik yang berkaitan. Saya rasa mungkin kebanyakan orang dah tahu, tapi nak tahu apa dan kenapa kita kena gunakan satu platform itu yang kita panggilkan di TikTok. Alright, okay. So ajak lagi, saya minta anda semua share kepada kawan-kawan anda, share kepada kawan-kawan anda, share kepada ramai orang untuk kita ajak diorang join kepada live saya pada malam ini. Untuk saya sharekan, tag juga kawan-kawan anda untuk diorang join, untuk mereka join kepada saya punya live ni, untuk mereka dapat sedikit sebanyak perkongsian, mereka dapat sedikit sebanyak ilmu. Mungkin apa benda malam ni saya boleh bantu, saya boleh bagi manfaat kepada anda semua. Alright. So sebelum tu saya nak bagikan izin masa sikit. Saya nak ada sedikit masalah teknikal ni. Saya perlu settlekan sekejap. Okay. Alright. So saya nak tengok. Alright. Okay. Sekejap saya tengah nak settlekan. Alright. So nanti dulu. Okay. Alright, okay. So cuba bagi di ruangan komen. Bagi ruangan komen. Alright. So Puan Nur Hayati ataupun Kak Nur, alhamdulillah. Kak Nur kita dari Kubang Krian, Kelantan. Alright. So Kubang Krian, Kelantan. Alright. So saya ni tak reti lah cakap orang kata logat Pantai Timur kan. Tapi saya ni orang kata pernah duduk mau starting kat sana lebih kurang 3 hingga 4 tahun. Tapi bukan di belah Kelantan lah, di belah Kuantan sana. Alright. So Kak Noh buat bisnes apa? Buat bisnes AG Sera, alhamdulillah. Yang saya tahu
Haji Sera ni membantu orang untuk mendapatkan balik kesihatan yang sempurna, memberi orang kata apa, memberi tenaga, memulihkan semua penyakit-penyakit yang mana yang telah dihidapi mungkin boleh membantu merawat ataupun orang kata apa, mencegah. Alright. So itulah kelebihan. Jadi siapa yang mencari ataupun perlukan bantuan khidmat nasihat tentang kesihatan, boleh kontak dengan Kak Nur kita. Alright. So boleh share kepada kawan yang belum daftar lagi ke boleh, tak ada masalah. Sebab apa? Kita malam ni kita hanya sharekan ilmu. Kita akan kongsi apa benda-benda ilmu marketing yang terkini, apa benda knowledge yang terbaru untuk kita kongsi kepada audien. Ini awam, tak perlu anda menjadi ahli, kepada public sahaja kita sharekan ni. Nampak specialnya. Jangan risau, setiap hari Khamis anda boleh berjumpa dengan saya setiap live pada 9 malam di FB Live Solvi Heroes untuk anda dapatkan segala info yang terbaru tentang marketing ataupun dunia digital. Alright. Jadi kita ada kat sini, kita ada Puan Cahaya Nur. Alhamdulillah. Dah lah, cahaya Nur lagi. Cahaya yang bercahaya. Nampak tu. Alright, bersinar-sinar. Okay. So kita ada Puan Fatimah. Malam ni ramai betul orang yang nama macam ni. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alright, so kenalkan diri. Mana yang dah join tu, bagi tahu, okay, Assalamualaikum. Saya sekian dari contoh dari Melaka, buat bisnes baju raya. Sebab apa kita dah nak raya ni, tuan-tuan dan puan. Tak lama lagi, sekarang dah 5 hari bulan 1. Kita dijangkakan beraya pada bulan 4 dan kita akan berpuasa pada penghujung bulan 3. Jadi kita perlu ada persediaan. Ramai peniaga-peniaga ni dah perlu marketkan diri diorang, perlu brandingkan diri diorang, perlu keluarkan produk diorang. Alright, so kenalkan diri dan saya minta sharekan live pada malam ni seperti mana tajuk saya pada malam ini. Kalau mungkin anda tak tahu, ini saya nak bagi tahu. Mungkin anda tak tahu, ni live apa kan? Saya just tekan je ni, nampak ada orang ni nama dia Sir Z. Siapa tak pernah kenal pun Sir Z ni kan? Alright, so malam ni kalau siapa yang tak tahu, so saya akan sharekan malam ini berkaitan tentang TikTok. Siapa tak pernah dengar perkataan TikTok? Alright, so malam ini saya akan sharekan sekitar tentang perkembangan TikTok ataupun marketing menggunakan TikTok, tuan-tuan dan puan. Alright, so saya akan so siapa yang ada kawan-kawan, ada sahabat, boleh ajak mereka untuk dengar perkongsian saya tentang marketing menggunakan TikTok sendiri. Okay, so boleh ajak mereka untuk join kepada kita punya sesi live pada malam ini. So saya akan sharekan tentang TikTok. TikTok sebagai king untuk social media. So siapa yang tak tahu, so boleh ajak. Mohon share cara nak masukkan link software kat TikTok Coach. Boleh, tak ada masalah. Nanti saya akan bantu, saya akan sharekan. Alright. Okay, so kalau ada kesempatan di penghujung nanti saya akan bagi tahu. Alright, so kita ada, so ajak lagi ramai kawan-kawan anda untuk join sesi malam ni. Kita akan buat ringkas dan perkongsian pada malam ini untuk pada anda semua. Tak kisah anda ni bukan rakan niaga Solvi, bukan fighter Solvi, tapi anda sebagai sahaja mungkin nak dapatkan ilmu, saya jemput untuk anda datang memeriahkan. Sebab ini saya punya perkongsian, majlis ilmu saya untuk saya kongsikan. Alright, so kita ada Puan Nursiah Sulaiman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Puan Nursiah. Puan Nursiah daripada mana? Cuba kenalkan diri, buat bisnes apa. Tadi kita ada abang kita ni, Ulin Basil. Dia mohon share cara nak masukkan link software kat TikTok Coach. InsyaAllah kalau ada kelapangan nanti penghujung video, kalau kesempatan saya akan sharekan macam mana untuk saya share, bagi tahu macam mana kita nak letakkan link di TikTok kita. Alright. So kita ada juga Puan Rabiatul Adawiyah yang terawal hadir dalam kita punya sesi live pada malam ini. Selamat datang Puan Rabiatul Adawiyah. Saya Cik Da dari Kota Baru. Siapa orang Kota Baru sini? Tadi ada orang Kobe Kriye. Betul ke saya sebut? Kobe Kriye. Nampak? Bunyilah pelat tu bukan orang Pantai Timur. Alright. So dia Puan Rabiatul Adawiyah ni mengeluar. Saya pengeluar snack Peria Crispy. Wow. Sedap. Sangat sedap. Membuatkan saya terleo pada malam ini. Nampak? Dia snack-snack. Apa orang kata apa? Untuk kita buat kunyah-kunyah kan.
So saya pernah rasa snack crispy pria ni memang sangat-sangat sedap. Sangat orang kata apa, pengganti untuk makanan. Contoh kita makan orang kata apa, chicken dish ke zaman sekarang ni lah. Kan makanan tu boleh tukar kepada pria, because of pria sendiri ada khasiat dia. Mungkin nanti Puan Rabia tu boleh sharekan apa khasiat, kenapa kena consume snack pria ni berbanding makan orang kata apa, kentang tu ke kan. So tak nak sebut nama brand. Alright. So kita ada Puan Syati. Salam. Puan Syati buat bisnes baju wanita. Baju wanita macam mana tu? Baju wanita ni kan banyak jenis. Baju sukan ke, baju kurung, apa lagi? Baju wanita ni sangat cabang. Itu kena spesifik, kena bagi tahu apa kelebihan kita supaya kena betul-betul dekat target market kita. Contoh, sebagai contoh, anda adalah pembuat baju wanita untuk bersukan, khas direka untuk muslimah, tahan peluh, tak berbau, sebagai contoh, tak melekat di badan. Itu kelebihan bisnes anda, kena tahu. Kalau pengeluar snack pria crispy, kena bagi tahu what special dengan compare yang dah ada kat luar tu. Bagi tahu yang mungkin kita ni cakap 100% dilakukan proses melalui proses GMP, good manufacturing process, good manufacturing process lah kan. GMP. Saya Abang Fan hadir Bisting Quran. Ia bantu anda fahami isi Al-Quran dengan bantuan robot soleh. Nampak? Baru je saya highlightkan tadi, dah ada salah seorang daripada rakan kita sharekan apa kelebihan dia. Nampak? Saya pun sendiri tertarik. Saya selalu baca Quran. Quran terjemahan dah. Tapi kita kadang-kadang, bukan kita ni, yelah kita ni tak terlalu bagus. Kadang-kadang bila kita dah ada sesi membaca tu, terlupa nak baca terjemahan. Kadang-kadang kita dah baca, tak tahu apa ayat Al-Quran ni nak maksudkan. Tak faham apa yang Tuhan cuba nak sampaikan daripada Al-Quran. Alright, so mungkin dengan adanya Bisting Quran ni, bantu kita untuk faham lebih jelas, lebih mendalam apa itu Al-Quran dengan bantuan robot soleh. Nampak? Sekarang baca Al-Quran pun dah pakai robot. Jangan robot tu yang bacakan Al-Quran untuk kita. Jangan tuan-tuan. Kita sendiri kena baca tapi dengan bantuan. Jom buat live dekat TikTok. Jika buat live dekat TikTok mesti meriah. InsyaAllah Puan Fairuz, ini baru mukadimah. Nanti kita akan ada slot-slot. Jangan risau. Join kita untuk sesi akan datang. Nampak banyak saya sebut sesi tu. Bukan sesi akan datang. Sesi akan datang. Nampak? Special. Sebab apa kita akan share malam ni tentang kenapa dahulu untuk tahun 2023 ni sesuai tak kita marketkan atau menggunakan platform TikTok. Alright. So hi, Assalamualaikum. Saya Su dari Selangor. First time join. Buat jualan lotion minyak angin. Wow, special. Lotion minyak angin. Maksudnya proses sendiri ke ataupun macam mana? Mungkin sesuai di-highlightkan untuk cakap orang ibu mengandung. Benda tu spesifik. Supaya orang tahu. Kadang-kadang kita tak tahu macam mana nak marketkan diri kita. Tak tahu macam mana nak jualkan diri kita. So kita kena bagi tahu kat prospek, kat audien. Boleh jadi saya ni salah seorang pelanggan anda. Mungkin saya ni ada saudara mara yang nak menggunakan minyak panas, kan, yang nak bersalin, yang orang kata nak berpantang. Saya ada kawan-kawan yang perlukan produk anda tu. Okey? Salam Jumaat. Betul, salam Jumaat Puan Fairuz Ishak. Coach, tolong share macam mana nak jual apps guna TikTok. InsyaAllah kalau berkesempatan malam ini saya akan sharekan macam mana untuk gunakan apa semua yang Tuan sebut tadi. Alright. Assalamualaikum. Saya Umi Rosli dari Sibu Sarawak. Ini kali pertama join live. Saya buat jualan pasir kucing. Wow, ini pun menarik. Mesti ada kedai pet ke ataupun boleh order online ke macam mana? So kena benda tahu tu kena jelas. Mungkin bagi tahu brand kedai, bagi tahu apa brand produk. Mungkin kalau buat jualan pasir tu kena bagi tahu. Boleh bagi tahu. Alright. So tentang jualan pasir kucing tu. Apa benda yang special dengan pasir kucing tu berbanding yang dekat ada supermarket, mungkin dekat online. Kena ceritakan apa perbezaan produk kita tu dengan produk orang lain.
Alright, so share dulu lagi live ni sebab sikit lagi dah perkenalan dengan audiens pada malam ni. So saya akan teruskan pada malam ini punya session. So share lagi, share ke dalam grup WhatsApp. Mungkin ada grup-grup bisnes anda, share kan. Anda ada grup community ke, grup bisnes, grup tim-tim anak tim, boleh share kan kepada mereka. Alright, so Puan Rabiatul Adawiyah, saya nak belajar pasal TikTok ni, rezeki malam ni. Alhamdulillah rezeki malam Jumaat. Alright. So rezeki untuk hari Jumaat, malam Jumaat ini kita dapat. InsyaAllah mungkin dapat sedikit, tak banyak. Saya akan kongsikan macam mana gambaran ataupun mungkin anda first time ataupun dah ada tapi macam mana nak naikkan crowd. Alright. Okay. So coach, TikTok saya dah kena ban. Macam nak betulkan balik anak main phone. Now pakai TikTok Lite je. Boleh. Oh. Sir, ada 2 produk yang berlainan boleh buat TikTok kan? Tak ada masalah. Alright, saya meniaga online. Alright, so Puan Umi Rosli, memang malam ni semuanya pakai 2 nama Special betul yang datang malam ni. Semua 2 nama. Tadi Cahaya Nur, lepas tu ada siapa lagi tadi? Fatimah. Alright. So malam ni pun kita ada Umi Rosli. So dia meniaga secara online buat pasir kucing. Saya masih confused. Sofi ni app Solvi ni apa dia, boleh cerita? Alright, Solvi ni kita membantu usahawan untuk menyelesaikan masalah-masalah marketing, masalah-masalah marketing digital secara zero cost. Alright, itulah Solvi, itulah kewujudan Solvi, itulah kehadiran Solvi untuk bantu anda selesaikan masalah marketing anda, masalah digital automasi anda dengan kaedah digital automasi menggunakan teknik zero cost. Alright, jadi kita tak nak melengahkan masa, kita pun dah lebih 10 hingga ke 20 minit untuk pengenalan. Jika ada soalan, boleh terus di ruangan komen. Saya, alright, so ada lagi perkenalan ni, nampak? Ramai yang join sesi pada malam ni. So, saya buat mana yang termampu. Saya dari asal Kota Belud, Sabah, duduk di Selangor, sekarang berada di Bandar Seri Putra, Mahkota Bangi, bosku. Alright, terima kasih. Alright, buat bisnes apa nanti kenalkan diri, orang yang kawan-kawan lain boleh tahu. Alright, tuan-tuan dan puan-puan. Malam ni saya just perkongsian. Okey, saya malam ni siapa yang nak tahu tentang TikTok ni? Siapa yang excited nak dengar pasal TikTok ni? Saya tahu, okey, siapa kat sini yang tak pernah lagi dengar tentang TikTok, tuan-tuan dan puan-puan? Siapa kat sini yang tak pernah dengar lagi tentang TikTok? Boleh bagi tahu di ruangan komen. Special juga kalau yang tak tahu tu. Boleh kita berkenalan. Siapa yang tak pernah dengar mungkin TikTok tu apa, ataupun dah ada. Alright. So excited. Alright, terima kasih Puan Rabiatul Adawiyah. Saya buat live tak ada orang tengok. Yes, itu perkara biasa. InsyaAllah mungkin nanti ada idea macam mana saya boleh bantu untuk orang kata apa? Naikkan view. Alright, so tak pernah ada TikTok. Alright, so malam ni saya nak sharekan tentang apa itu TikTok lah. Alright, so tuan-tuan dan puan-puan, TikTok ni tuan-tuan, kalau kita tahu tentang macam mana kewujudan TikTok ni merupakan dia sama saja, bukan sama, dia merupakan social media. Social media yang macam kita ada sekarang ni. Siapa yang tak tahu kalau Facebook, mungkin yang ada lagi advance tahu tentang Instagram, yang lagi advance tahu tentang TikTok dan juga Twitter sendiri. Betul. Alright, tapi sekarang ni kita nak tahu apakah kelebihan TikTok ni. Kenapa orang asyik sebut-sebut pasal TikTok? Kenapa orang asyik berkata-kata je pasal TikTok? Semenjak 2 menjak ni kan, setahun ni kan, lagi-lagi PKP, bukan main meriah TikTok ni kan. Ada video dari TikTok lah, orang kata install TikTok lah. Kau tak main TikTok ke? Even sekarang awak beli pun, kau beli dari mana ni? Aku beli dari TikTok je. TikTok, apa benda TikTok ni kan? TikTok. Itu kita tahulah. Jam kan? Kalau zaman-zaman dulu kita tahu. TikTok, yang jam tu ya, yang ada apa tergantung bulat tu. So dia ada bunyi dia. TikTok. Orang-orang dulu mesti confirm kenal. Alright. Jadi apakah kelebihan TikTok ni sendiri? Alright. So TikTok ni dia diwujudkan pada tahun 2018. So dia, kalau tuan-tuan pernah dengar tak? Kalau saya rasa mungkin orang muda dalam ni, orang muda tingtong banyak. Jangan tingtong banyak-banyak, nanti pening tak boleh buat kerja. Alright.
So kalau siapa pernah dengar satu app dulu zaman tak adalah lama sangat tapi before kewujudan TikTok ni ada satu nama apps ataupun social media nama dia Musical.ly. Siapa pernah dengar? Siapa pernah dengar Musical.ly? Saya tak tahulah kalau tuan-tuan dan puan-puan pernah dengar. Mungkin dah mungkin dah tak ada, mungkin tak pernah jumpa, mungkin tak sempat jumpa. Alright, so Musical.ly. Musical.ly ni dia actually adalah satu apps yang dia untuk kita buat orang kata apa? Lip sync. Maksudnya apa benda sound yang keluar contoh tu bercakap. So orang akan buat mimik mulut. Dia akan ikut synchronize dengan sound tu, ikut intonasi voice tu. So selepas Musical.ly ni tak menjadi, sejarah dia bila dia tak menjadi tuan-tuan dan puan-puan, TikTok punya owner ni dia beli. Dan dia tambah lagi satu features ataupun tambahan function tambahan ataupun kelebihan yang kita boleh post video ataupun boleh post gambar. Alright. So selepas dah tambah benda tu, TikTok pun dia upgrade, orang pun makin ramai join. So kalau kita dulu waktu first dengar je TikTok, mesti kita ada satu benda yang negatif. TikTok ni orang joget-joget lah. TikTok ni maksiat lah. Kan dulu pernah kontroversi kan, dulu kan pernah viral orang cakap, apalah TikTok ni kan, budak-budak ni berjoget, aduh. Orang kata pun jadi tempat maksiat lah, siap nak kata ban lah. Sampai ada a few negara ban TikTok tu sendiri because of apa? Dia influence dekat perkara-perkara yang tak bagus, benda-benda yang tak bagus yang mana social media kebanyakan orang muda yang duduk so bergaul tanpa batas dengan orang lain. So kita boleh tengok orang lain punya orang kata apa? Orang lain punya keadaan, mungkin bila joget-joget tu. So mungkin anda tak pernah tahu tentang Musical.ly. Saya try tunjuk kalau ada Musical.ly. Okay. So saya share sekejap. Mungkin yang semua pernah tengok. Boleh pairing nyanyi. Yes. Okay, sekejap Saya try share screen sekejap. Mungkin ada yang tak tahu. So saya share dulu. So ini ini Musical.ly. Kalau tuan-tuan dan puan-puan pernah nampak, pernah perasan logo dia Musical.ly yang ni. Musical.ly ni sebenarnya Cina punya software. Sama juga macam TikTok. Sebab apa? Dia daripada owner yang berbeza. Asalnya Musical.ly wujud dulu. And then selepas Musical.ly ni ada, TikTok beli. And then bila beli, dia upgrade untuk menjadikan TikTok. Kalau perasan kat bawah ni, successor adalah TikTok. So dia sama macam Smule ke, Smule ke. Sebab apa? Dia akan dia boleh kita keluarkan suara dan kita bercakap. Tapi yang ni dia bukan menyanyi, bukan berkaraoke. Musical.ly ni contoh kan perasan tak ada orang buat lip sync. Tahu tak lip sync ni apa? Lip sync ni contoh Contoh kalau pada apa? Siti Nurhaliza punya sound tengah menyanyi. Contohnya ambil satu lagu raya Siti Nurhaliza mungkin kan. Tapi ada satu orang tu dia guna sound tu tapi dia buat ikut rentak mulut dia tu sama macam muzik. So Musical.ly ni tak terhad pada muzik. Dia mungkin ada dialog yang kelakar, orang tiru tapi ikut pada situasi dia. Nampak tak? Dia macam orang kata apa? Ada satu bahasa tu saya lupalah. Dia macam miming. Yes, miming. Kalau nak senang kata miming lah. Semula tahu Musical.ly tahun 2000 lebih tu. Zalisa Balbada tu larang dekat TikTok. Semula yang pernah tengok. Kalau TikTok je nak ada pertandingan joget-joget. Yes, betul. Zaman dulu TikTok sangat-sangat negatif. Orang tak boleh terima. Sampailah bila PKP, bila ramai dah tak boleh buat apa-apa. So orang-orang yang orang kata apa membawa vibe-vibe yang positif ni pun join. So time tu lah kita kenal Irfan Khairi. Siapa lagi lah zaman-zaman TikTok waktu dia baru nak up, waktu orang boleh terima penerimaan dia. Sampaikan saya pun dulu orang tengok orang ada TikTok ni pun saya skeptikal. Dia ada TikTok kan. Maksiat contoh dulu kan sebab orang gunakan TikTok ni sebagai untuk perkara yang joget-joget. Betul tak? Siapa yang rasa dulu TikTok ni beri benda yang sangat negatif pada diri dia ataupun kawan-kawan dia ataupun keluarga. Because of siapa yang install je, mesti posting dia kena menari. Mesti dia kena joget. Sebab asal dia daripada Musical.ly tuan-tuan dan puan.
TikTok ni beli, syarikat yang owner TikTok sekarang ni, dia beli Musical.ly. So Musical.ly ni adalah satu produk muzik. Produk muzik yang then bila dia transform masuk ke dalam TikTok, dari situlah dia ada unsur-unsur orang kata apa, menari itu tadi. Alright. Okay. So selepas wujudnya Musical.ly, alright, selepasnya dah wujud Musical.ly itu tadi, okay. So TikTok punya owner ni kalau kita tahu, dia namakan dia sebagai TikTok. Musical.ly tu dia jadikan TikTok dan dia masuklah masukkan gambar dan juga video untuk kita boleh buat posting. Alright. So dia permulaan dia hanya sebagai satu video pendek saja. Satu laman sosial untuk kita buat posting yang pendek-pendek. Kalau dulu siapa perasan, kalau kita main TikTok ni, dia hanya sampai satu minit saja ataupun 30 saat. Siapa yang pernah zaman awal-awal dulu, saya tak sempat lah. Tapi kalau awal-awal dulu, siapa nak buat video kat TikTok, boleh 1 minit je tuan-tuan buat. So that means bila nak bercakap tu, kena cepat, kena pantas, kena sharp, kena bagi tahu apa benda dia. Dan selepas tu, tahun 2022, dia capai 1 bilion user yang aktif. So nampak tu, betapa besarnya prospek tu. Right, so nanti saya akan tunjukkan perbezaan-perbezaan dengan sosial media yang lain. So kenapa ada benefitnya bila anda join, orang kata apa, anda join TikTok supaya social media ni untuk anda mendapatkan benefit. So kat sinilah saya cuba share. Okay. Sekejap kalau ada info yang yang baru. Okay. So kalau saya boleh share sekejap. Apakah info yang terbaru pasal TikTok ni tadi? Alright. So kalau boleh tengok dekat skrin ni. Kalau saya boleh zoomkan dekat sini. Sorry. Alright. So pada tahun 2011 kita tahu hanya ada Facebook, YouTube. Ada pun LinkedIn. LinkedIn ni untuk orang buat bisnes lah. Orang minta kerja, betul. Kalau siapa yang kerja kerajaan, swasta ataupun korporat, so mesti tahulah. Alright, sebab ini untuk hantar resume. So tahun 2014, 2015, Facebook dan YouTube ni dia bersaing. Dia sama-sama naik lah orang panggil. Tapi waktu tu, 2015, dah ada TikTok ni. TikTok ni dah ada. Alright, so dia naik, dia mula buat nama dari Musical.ly tu tadilah saya cakap. Alright, so dia dah potong yang lain tu. Ni kalau yang siapa tahu semua social media ni, hebat lah. Kira power lah. And then dia potong juga Twitter, dia potong Tumblr. And then pada 2018, dia capai sehingga 600 juta pengguna. Dan dia until sekarang, dia berada di belakang Instagram. Nampak? Facebook still number one because of dia dah paling lama dan terawal. So pada penghujung tahun 2022, TikTok mencapai user dia yang seramai 1 bilion yang pertama pada tahun 2022. So dia merupakan satu social media yang pertama, yang terawal boleh capai. Boleh compare dengan Facebook, YouTube dan so on. Mereka ni ambil masa yang lama untuk capai 1 bilion. So because of sekarang zaman teknologi. So kita tengok yang terbaru ni. So TikTok ni dia kata on average, users spend more than 1.5 hours per day on TikTok. Siapa yang ada akaun TikTok tu mesti perasan. Sekali kau dah buka TikTok ni tuan-tuan dan puan-puan, sekali anda dah buka TikTok ni, jangan harap kita boleh terkeluar. Umpama dah kena pukau. Umpama dah tengok tu kan. Tengok satu video, set. Tak suka ke tak suka, kita scroll lagi. Kalau contoh suka, tengok lama sikit. Kalau rasa best, buka komen. Agak-agak komen best membawang dulu join. Komen sekaki. Kan lagi-lagi zaman dulu apa, zaman pilihan raya lah. Kalau zaman-zaman ada gosip artis ke apa, join sekaki. Lepas tu dah habis tu, tutup rawangan komen, slide lagi. Video tak best, slide, swipe up. Orang kata apa? Kalau aku like, kalau tak aku swipe. Kan? Sampai dah ada lagu untuk TikTok ni. Saya tak tahulah kalau dia nak buat lagu ni khas untuk TikTok ke apa kan. Alright. So dalam kuartal tahun 2022 ni, TikTok capai 1 bilion. Macam saya cakap tadi, 1 bilion user. Tuan-tuan kena ingat. Tuan-tuan kena dapat figure-figure yang saya nak sebut ni. Kenapa? Alright. So dan dia capai 3.5 bilion installation. Maksudnya orang yang install lah. So TikTok user worldwide spend an average 1.5 lah. 95 minit ni 1.5 jam.
per day on their network. Dan ni dia punya data yang dikeluarkan sendiri oleh internet TikTok sendiri lah. Dan dia ada 167 million TikTok video watch in internet minute. Alright. So dia ada TikTok punya hashtag. So kenapa specialnya TikTok ni? Tuan-tuan dan puan, budak Nono dah sejam kan? Betul Cik Nurul. Betul. Dulu maksimum 1 minit je. Dulu ada cerita mengatakan TikTok ni ada badan yang memberikan duit untuk menyiksa Islam Uyghur. Betul ke sir? Itu saya tak ada maklumat yang boleh mensahihkan fakta tu. Itu saya tak boleh nak kata apalah. Mungkin benda tu saya tak tahu. Kalau benda tu saya tak dapat kesahihan tu, saya tak berani nak sentuh lah. Alright. So banyak soalan ni yang saya tertinggal. Alright. Nanti nak reach dekat mana fakta ni? Alright. Nak reach nanti saya boleh bagikan di ruangan chat nanti. Alright. Okay. So macam mana nak reach fakta-fakta ni? Catat tak? Alright. So kenapa fakta yang tadi saya sebut tu sangat penting? Fakta yang saya bagi tahu sangat-sangat penting. Sangat-sangat berguna. Because of apa? Macam saya tanya tadi pada awalan tu, pada awal saya minta anda kenalkan diri dan apa bisnes yang anda buat. Sebab apa bisnes ni? Alright, so saya nak tanya ke anda. Kalau anda buat bisnes, anda perlu orang tahu bisnes anda untuk anda dapatkan jualan, ataupun orang tak tahu pun bisnes anda tapi anda boleh dapat jualan. Siapa boleh bagi tahu? Yang mana satu betul? Anda kena bagi tahu bisnes anda untuk dapat sales, dapat jualan, ataupun anda tak perlu bagi tahu bisnes anda tapi anda boleh dapat sales. Yang mana satu? Bagi tahu ke tak bagi tahu? Sebab apa? Anda buat bisnes, anda perlu bagi tahu orang. Anda buat bisnes, orang perlu tahu apa yang anda buat. Orang perlu tahu bisnes anda. Orang perlu tahu apa keberadaan anda. Orang perlu tahu apa kelebihan yang anda ada. Alright, so Tuan Effendi kata kena bagi tahu. Puan Rabiatul Adawiyah pun kata bagi tahu. Saya buat personal branding dulu dekat TikTok. Alright, so kita ni nak buat bisnes, orang kena tahu apa bisnes kita. Special things is business, nak tak nak orang kena tahu. Patut macam mana orang tak tahu dia boleh membeli. Betul tak? So, bila orang dah tahu tu, orang confirm boleh senang nak convert pada jualan. So, cerita tentang TikTok ni, kenapa dia boleh? Kenapa TikTok ni sangat-sangat popular? Because of orang sekarang dia perlukan satu yang baru. Orang kita dah biasa nak tengok gambar. Kalau gambar kita ada Instagram contohnya. Siapa ada Instagram. Dan baru-baru ni pun dia dah, bukan barulah, dan selepas ada gambar, dia up untuk video. Dan sekarang ni pun dia dah boleh masuk kepada video panjang. Jangan cakap pada Facebook lah. Facebook ni dah lebih matang. Dia dah boleh, kalau zaman dulu siap boleh main game dalam tu. Kalau siapa ada zaman-zaman apa? Farmville. Betul tak? Farmville. Kita boleh tanam. Dah tanam boleh petik, boleh kembangkan kita punya tanah tu. So siap boleh main game dah tu. Sebab apa? Kita nak bersosial media. Tapi zaman sekarang, apa kelebihan dia? Kalau dulu, saya tanya anda. Kalau anda nak cari sesuatu info ataupun nak tengok satu video, anda buka mana? Anda mesti buka pada YouTube, betul tak? Anda tak buka Facebook. Buka Facebook. Tapi Facebook ni susah. Bukan susah. Maksudnya anda akan jumpa benda yang anda akan jumpa gambar lah, anda akan jumpa copywriting lah, anda akan jumpa status. Tapi kalau anda betul-betul nak cari satu video, anda akan pergi kepada platform YouTube. Tapi anda perasan tak? Bila YouTube ni dia ada kekangan satu video yang sangat panjang. Tapi orang kita ni dia cepat bosan. Zaman sekarang ni gen sekarang, generasi yang sekarang, Gen Y, Gen Z, Gen X, Gen apa lagi tah, millennium lah, platinum lah kan. Diorang ni cepat bosan. Diorang perlukan benda yang baru dan fast. So bila ada demand macam ni, TikTok cuba buat dan dia dapat sambutan yang sangat-sangat luar biasa lah. Kalau kita tengok ramai sangat-sangat orang ataupun ramai manusia yang memang suka pada video pendek. Sebab apa? Tuan-tuan kena faham satu konsep ni, TikTok ataupun social media ni, dia nak orang duduk lama dalam platform dia. Jadi kalau kita boleh kekalkan orang tu dalam satu-satu platform yang lama, so orang social media ni dia akan suka. Owner social media ni suka. Sebab itulah dia ada monetize. Sebab tu bila orang buat YouTube, YouTube boleh bayar. Main game dekat Facebook, Facebook boleh bayar. Sebab apa? Orang stay tengok. Kalau main game, tengok dia ni main game. Oh menang, tembak menang, langgar. And then menang racing contoh.
Kalau YouTube best, tengok 20 minit punya vlog, 20 minit punya video masakan kan. So dari situ dia akan dapat benefit sebab bila ramai orang datang kat platform dia, ramai user yang berdaftar, so dia boleh buat benda iklan berbayar. So dari situ dia jana duit. Dan itulah kelebihan TikTok. So kat TikTok ni tuan-tuan dan puan, dia berbeza dengan social media yang lain. Kalau kita tengok yang apa saya dah tengok dalam saya kaji, saya tengok dalam TikTok ni merupakan platform yang mana untuk anda lahirkan ataupun anda gunakan sebagai untuk buat branding. Untuk anda buat branding anda, untuk kuatkan branding, untuk kuatkan jenama anda. Alright, kat sini adalah untuk anda lahirkan awareness. Alright, so macam mana saya masukkan awareness? TikTok banyak guideline melindungi pengguna. Alright, so saya nak cuba komen lah tentang ni. Fairuz Ishak ni cakap, TikTok banyak guideline melindungi pengguna. Yes, betul. Anda kena tahu. Anda cuba bayangkan social media ni dalam dunia realiti yang nyata, okay? Dalam dunia realiti yang nyata, okay? Cuba bayangkan TikTok ni satu mall, Facebook ni satu mall, apalagi YouTube ni satu mall. So diorang ada satu community guideline yang jaga. Dia ada guideline, alright. Anda bila masuk kawasan saya ni, masuk dalam mall YouTube, anda ada syarat-syarat macam ni. Sebab saya nak jaga orang yang dah duduk dalam ni, yang dah menyewa dalam ni, yang dah duduk seronok gunakan saya punya facilities, saya kena jaga. So dia ada community guideline. Sama juga Facebook, Twitter, Instagram ataupun TikTok, semua ada community guideline masing-masing dan berbeza. Because of apa? Dia nak jaga orang yang duduk. Nak jaga keselamatan, nak jaga emosi. Sebab apa? TikTok ni datang dalam pelbagai lapisan. Ada yang muda, ada yang tua, ada yang budak-budak, ada lelaki, ada perempuan, ada remaja. So dia kena jaga. Tak boleh yang terlampau open sangat, maksudnya bebas saja tanpa ada tapisan. So that's why dia ada guideline kat situ. Dia ada community guideline supaya guide kita nak gunakan platform ni macam mana. Mak-mak pun dah pandai guna TikTok. Betul tuan-tuan dan puan. Even saya balik kampung pun, saya tengok mak saya, oi, kadang-kadang lepas habis masak tu, dah solat, dia tengok TikTok. Kadang-kadang TikTok tengok dia. Sebab apa? Dia dah terlelap. Yalah, TikTok tu lama sangat dia duduk scroll kan. Sampai TikTok tu tengok dia. Kadang-kadang saya tengok, TikTok yang tengok mak aku. Kan? Punyalah dia mempengaruhi kan. Okay? Kena rajin-rajin baca. Yes, betul. Dan ramai juga sebenarnya yang kongsikan tentang community guideline, apa rules dalam TikTok ni. Jangan risau. Okay? So, dekat TikTok ni, saya cuba bawakan beberapa contoh. Kenapa saya cakap TikTok ni dah sangat penting anda gunakan untuk pada tahun 2023. Dah sampai masa ataupun dah sampai waktu untuk anda gunakan TikTok ni sebagai platform untuk anda kenalkan branding anda, untuk anda buat marketing anda. Alright. So saya share dulu kenapa TikTok ni penting. Kalau siapa tak buat, dia sangat-sangat rugi. So saya dah macam tadi saya ada yang minta community guideline kan. So kat sini boleh baca. Memang sangat-sangat boleh baca. Ambil masa untuk faham. Kalau siapa tak ni, search je lah community guideline TikTok dekat YouTube ataupun dekat TikTok sendiri. Nanti confirm banyak video yang keluar. So kat sini lah tak boleh cerita pasal sexual, tak boleh post, upload, download, share, grooming behavior kan. Tak boleh cerita benda-benda yang macam ni lah. Benda-benda yang ni ditekankan awal. Sebab apa? Dalam TikTok ni lah ada kanak-kanak yang guna, ada lelaki, ada perempuan, kanak-kanak lelaki, kanak-kanak perempuan. So benda-benda yang membahayakan. So benda-benda tu mainkan peranan. So itulah perasaan kalau kita punya account kena orang kata apa, kena ban, account kita kena flag, tuan-tuan dan puan-puan, sebab kita tak perasan. Ini sebenarnya ada dalam Facebook. Dalam TikTok. Even kita bercakap sendiri pun tak boleh. Alright, so saya ambil a few contoh lah. Kalau mungkin anda bukan owner produk, anda sebagai agent ataupun anda ada produk. So saya ambil satu ni, contoh ni Kak Hanizul ni. Perasan tak? Kenal tak dia ni? Siapa pernah nampak ataupun tak tahulah. So Kak Hanizul ni, nampak dia tulis dia akak manis MW. So dia kat sini dia datang sebagai branding. Dia buat branding untuk dia punya diri dia sendiri.
Okay. Kat sinilah dia buat branding diri dia. Sebab apa? Dia untuk orang kenal apa benda yang dia buat. So dia kalau perasan, branding dengan marketing ni berbeza. Branding ni untuk ceritakan, untuk datangkan keyakinan, datangkan trust orang. Anda bagi awareness. Awareness ni apa? Kesedaran yang, oh kalau cerita pasal Amway, aku tahu nak cari siapa. Cari Hanizul. Betul tak? Kalau orang cakap pasal burger, orang cari McD ataupun KFC. Kalau nak cari ayam, orang akan cari KFC. Betul tak? So kena ada trademark kat situ. So kat sinilah kita panggil kada branding. So kalau siapa yang cari barang Amway, oh aku tahu nak cari siapa, cari Hanizul ni. So kat sinilah dia ceritakan, dia share pasal rice cooker. Dan saya bagi satu tips. Ini sebenarnya saya nak kongsi untuk minggu depan. Saya banyak topik saya nak bawa pasal TikTok ni. Jangan risau, sepanjang tahun ni saya akan cover banyak topik tentang TikTok berbanding Facebook untuk tahun ni. So saya nak sharekan pasal TikTok ni tuan-tuan dan puan-puan. Apa kelebihan dia? Macam mana anda nak dapat view yang banyak? Macam mana anda boleh dapat reach yang tinggi? Alright. So yang pertama, anda kena buat satu konten tu. Ini take note. Ini anda kena main peranan. Anda kena buat satu konten ataupun satu posting, satu video yang mana berkena dengan apa yang orang nak. Bukan apa yang anda nak. Sebab TikTok ni dia tak nak anda shot sendiri. Oh, buat video cakap-cakap pasal produk. Tapi orang tak kena pun kat orang. Okay, so kat tangan saya ni ada lipstick, dia pakai tahan 5 jam, apa semua. Tak nak. Kalau boleh TikTok nak video dia macam ni. Kalau anda jual satu barang, anda kena cerita. Okay, kat tangan saya ni ada satu lipstick yang mana anda pakai confirm tahan sampai malam. Siapa yang sebelum ni ada masalah bibir kering, dia boleh mengatasi masalah bibir kering. Faham tak? Ada tak yang mengalami masalah bibir kering? Anda dah target satu customer, satu prospek. Kalau ada target, oh kat sini saya ada lipstick yang terbaru, harga sekian, tahan 5 jam. Kat luar banyak tuan-tuan dan puan-puan lipstick yang tahan 5 jam, 8 jam sampai ke malam. Tapi apakah special? Cari apa masalah orang bila pakai lipstick. Tak tahan lama, merekah, rasa berat, bibir merekah. Apa lagi anything lah, saya pun tak tahu nak kupas bila lama. So itu konten yang penting anda kena buat. Cari konten yang tarik pada minat orang, bukan tarik pada kita punya minat sendiri. Maksudnya kita tak boleh shot sendiri. Buat tu tak boleh shot sendiri tuan-tuan dan puan-puan. Alright, itu yang pertama. Yang kedua, perasan tak kat tepi ni? Ini saya tunjuk sikit je lah. Perasan tak? Kat sini, dia ada discover. Discover ni, this mean adalah bermaksud benda yang trending. Perkara-perkara yang tengah trending sekarang. Perkara yang tengah-tengah trending, so TikTok akan upkan. So kita nak keluar dalam FYP, orang kata FYP lah, ataupun nak produk kita ni viral, kita kena gunakan hashtag yang TikTok yang tengah trending. Senang je sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan nak main TikTok ni. Anda kena first content tu berkait dengan masalah orang. Anda jangan short sendiri. Sharekan konten anda tu apa kaitan tentang masalah orang. Contoh ada yang sakit lutut. Saya ada produk yang mana saya dah bagi kepada kawan saya, dia dah boleh solat dengan duduk. Ramai tak yang ada masalah lutut tuan-tuan dan puan-puan sekarang ni? Yang ada masalah tak boleh nak solat duduk. Sebab apa? Solat tak boleh nak solat duduk because bila nak rukuk, bila nak sujud, bila nak duduk tahiyat, lutut sakit, tak boleh nak bangun. So dia nak cari solution. Kadang-kadang orang yang tak boleh solat duduk ni, dia cari solution. Macam mana aku nak baikkan masalah lutut ni? Paling-paling aku boleh solat duduk macam dulu kan. Boleh sujud, boleh rukuk. Alright. So anda kena buat prinsip, buat apa yang kena pada orang. Apa yang orang nak. Kalau anda nak jual produk, boleh jual produk, buat branding pasal produk anda ataupun brand anda, tapi anda kena share. Sebagai contoh, mungkin iron kilip ni. Tak adalah baju berlubang kan. So dia detect auto fabric. Semua fabric boleh. Ada jaminan takkan terbakar. Orang nak bergosip pun boleh. Nampak ramai mak andam dan pengusaha dobi. Dia target pada customer dia. Dia bukan cerita, oh iron ni tangki dia 2.5 liter, jimat elektrik sampai RM2 sahaja sekali pakai. Tak, benda-benda tu tuan-tuan dan puan tak bagi masalah. Tapi masalah orang yang ada iron ni apa? Baju berlubang dah gosok pun still berkedut. Bila panaskan, mulalah masalah berlubang, baju jadi keras,
tudung tertarik, betul tak? Itu masa-masa video ni. Tapi bila dia ada iron Philips ni, dia bantu, dia boleh sesuaikan ikut temperature dia sendiri. Alright, so anda boleh buat, anda tak payah risau kalau tinggalkan. Itu yang pertama. Ini yang kedua, cara nak viral. Anda kena ambil sound yang tengah trending. Sound yang tengah trending. Sekarang sound ni tengah trending, betul? Sound ni tengah trending kan? Kalau siapa ada TikTok mesti perasan. Sound ni sangat-sangat tengah trending. So kita kena gunakan sound yang trending ni walaupun dia tak ada kaitan dengan video kita. Sebab apa? Kita nak reach, kita nak traffic daripada sound tadi dan juga TikTok tadi sampai ke dalam kita punya audience. Sampai ke dalam kita punya ni. Sebab social media TikTok, sebenarnya TikTok sendiri dah ada sistem AI dia panggil yang ikut niche tuan-tuan dan puan-puan. Ikut niche produk. Kalau contoh, bukan ikut niche, ikut target. Kalau contoh ada user ni minat pada kesihatan. Dia like pada Dr. Nordin Daud contoh. Siapa-siapa lah yang berkaitan yang doktor yang pasal jantung KPJ tu kan. Yang berjanggut tu. Kalau siapa pernah tengok dia, so that means TikTok akan perasan, oh dia ni suka benda pasal kesihatan. So kalau kita ni jual pasal kesihatan, dia akan push dekat orang tu. Tapi macam nak push, nak boost, kita ada boosting yang percuma, yang mudah. First, kita gunakan macam saya cakap tadi, hashtag yang tepi-tepi ni. Cuba tengok, ini style kita. So tengok, kat sini banyak. So kat sini 1.1 bilion. Kita nak tumpang popularity tu tadi. And then yang seterusnya adalah anda kena gunakan video, audio yang viral. So nampak, audio ni dah guna lebih kurang 166,000 video. 166,000 video yang mempunyai view lah. So kat situ nampak kita nak tumpang popularity. Kita ni baru nak up. Kita baru nak keluar. So kita nak ada popularity tu tadi. Alright. So itu yang dua penting. So TikTok ini untuk anda melahirkan awareness. Awareness lah. Kalau tadi tanya saya kan, ada orang tanya saya kat komen, saya tak ingat abang tu mana, ada lagi ke tak saya tak pasti. Dia tanya macam mana nak promote. Macam mana nak promote software dekat TikTok. Dapat tak point yang sebelum saya ambil soalan abang ni? Saya kata, first anda kena buat branding, target atau buat konten tu yang berkaitan dengan masalah orang. Buatlah konten video software tu tengah running, tengah berjalan, tengah mungkin auto post, tengah running buat blasting, record video. Record, lepas tu buat voice over ataupun time record tu cakap. Bagi tahu, senang betul kerja aku. Sebelum ni aku nak buat posting satu hari suntuk, aku kena duduk depan PC. Tapi sekarang ni, satu klik je, sistem ni dah settlekan. Nampak? Anda target pada masalah orang. Orang yang pernah ada masalah marketing, dia sendiri tahu. Susah betul lah nak buat marketing. Betul tak? Susah lah aku nak buat iklan ni. Kalau pergi ke Facebook, satu-satu buat ayat, copy paste, hantar, letak and then ambil gambar, post. 1, 2, nak buat sampai 20 pun kadang-kadang tak terlarat, betul tak? Kita nak buat sampai ke 20 pun kadang-kadang kita tak mampu nak buat. Kita tak ada kekuatan. Kita rasa aduh, down betul lah. Down ke tu? Kalau tak down, buat lagi posting. Tapi bila dah ada sistem kita target, orang ni bila nak buat marketing dia ada satu masalah, susah nak buat marketing. Dia susah nak marketing. Sebab apa? Dia susah nak satu masa yang konsisten. Tapi bila ada sistem, senang betul aku nak buat 100 group ni. Satu klik je dah jalan semua 100 group. Kalau dulu aku just satu hari suntuk aku kena buat untuk iklan. Tiruvasi. Yes. Tiruvasi merupakan salah satu cara yang anda boleh gunakan. Kalau ada video-video trend, anda tak semestinya anda kena buat contoh cerita tentang 100% tentang produk. Tapi anda juga boleh join pada trend. Kalau kita tengok pada trend video sound ni kan. Nampak? Trend dia tentang lagu tu. Lagu tu apa? Lagi dia kejar, lagi dia berlari. So, that means kita kena, kadang-kadang kita punya posting tu pun kita kena buat apa benda yang kena ikut trend. Kalau contoh sound tu tunjuk kiri kanan ikut pada sound
ikut pada saja sound tu untuk kita dapat crowd. Sebab macam saya cakap tadi, kita nak awareness. Kita nak awareness, kita nak branding. Orang nampak, oh, bila orang sentiasa nampak kita, dia akan boleh tak pergi ke profile kita. So macam tadi ada yang tanya macam mana nak letak account ataupun link nak jual. So kat atas ni kita boleh letak link kita. So kalau saya pergi tekan dia ni, so nanti dia boleh pergi ke link akak ni. Nampak? Dia boleh pergi ke link akak ni untuk dapatkan posting dia. Nampak? Okay? So mudah tak? So senang tak untuk anda buat posting? Okay? So ini satu akaun yang saya buat orang kata apa, case tadi lah. So saya baru je buat semalam. So ini view yang saya dapat menggunakan teknik yang saya cakap tadi lah. So kalau siapa perasan ni, saya gunakan sound yang tengah viral. Tapi saya mute kan sebab saya ada gunakan dialog dalam video ni. Tapi saya nak override. Saya nak override audio yang viral tu tadi. So kalau kita carilah. Ni tak tahu. So ini adalah satu audio yang trending. Okay. Okay. So dan salah satunya selepas tu saya gunakan hashtag yang viral. Nampak? FYP, Jekyll, F-bomb apa. So macam sekarang kan tengah trend tentang Jekyll kan. So kita gunalah override. Okay, sebab apa kita nak crowd. So nampak, even saya baru post malam, tak sampai 24 jam, baru 23 jam lepas, saya dah boleh kumpul 3 follower dan 79. Ini because of saya nak case study. Saya ada akaun-akaun lain, tapi saya gunakan ni untuk saya case study saja. Saya nak gunakan sebagai case study. So dah dapat satu komen yang tanya macam mana nak dapatkan baju. So dia klik sajalah dekat bio. Kita boleh letak link dekat bio kita. So kalau tengok contoh ni, macam ni akak ni buat kowe. Nampak? Jom cantik dan sihat. Kita boleh letak link kita. So contoh akak ni, Linktree. Linktree ni sangat famous lah. Linktree ni kalau siapa yang ada banyak-banyak link yang nak share dalam tu, anda boleh letakkan Linktree untuk anda buat letakkan, contoh anda pergi ke Facebook anda, Instagram anda, YouTube anda. So Linktree ni boleh bebas pergi. Okay? So untuk anda letak link. Alright, so clear tak? Jadi itulah tuan-tuan dan puan-puan, ramai yang salah faham konsep. Kalau anda nak buat hard sell kat TikTok sangat susah. Sebab apa? Saya cakap susah, TikTok hanya boost. TikTok ni kalau macam mana kita nak dapat like banyak, view banyak dengan cara kita pergi ke dalam crowd. Kita lagi ramai orang nampak, lagi ramai view, lagi banyak engagement. Kalau contoh video yang banyak komen ni senang untuk YouTube, untuk TikTok boost kan. Nampak? Contoh yang ni, 8 komen. View dia tadi ada berapa? 1,008, 1,003. So lagi banyak orang yang komen, kita boleh kita punya video tu boleh reach lagi banyak view. Sebab kita ada engagement. Facebook ni dia memang akan push, TikTok ni memang akan push video-video yang ada tentang engagement. Orang like dan juga ada komen. Alright, so seajar Linktree ke. Alright, so ramai yang berminat sebenarnya. Tapi sesi tu saya akan bawa ke dalam modul akan datang. Jangan risau, setiap hari Khamis anda boleh join kepada sesi live pada malam ini. Macam biasa, nanti saya akan share. Untuk next week, saya akan share pula macam mana anda nak buat setup anda punya akaun TikTok tu bagi cantik. Siapa yang dah ada pun saya akan ajar, yang tak ada pun saya akan ajar macam mana nak cara yang betul, cara yang mudah untuk anda create akaun TikTok tu. Sebab TikTok ni pun dia ada banyak-banyak, bukan banyak je, dia pun ada cara dia. Kalau mungkin salah cara kita untuk setting, mungkin tak boleh capai. Okay? Tengok video sampai habis, like dan komen. Yes, betul. Okay? Macam mana nak beli t-shirt? Alright, so siapa nak beli t-shirt, nanti saya boleh minta team yang dalam ni. Alright, saya bagikan link. So saya bagi link tadi, ada minta tentang data. Right, so boleh chat dekat bahagian komen tu. Saya ada bagi dekat komen untuk macam mana anda nak dapatkan data dan siapa nak beli. Siapa nak beli tu. Alright. So kat sini saya boleh bagikan. Okay. Saya sharekan link terus.
So ini adalah link untuk anda buat pembelian baju Solvi Heroes ni. Kita akan buka open order sampai hari Ahad ni saja. Siapa yang berminat nak dapatkan untuk anda punya baju, boleh dapatkan pre-order. Nampak? Puan Nazira dengan pantasnya membuat belian. Okay? So siapa yang berminat boleh klik saja pada link kita. Dia kain jersey lah. Dia sangat selesa dan sejuk. Okay. So sesi untuk malam ni pengenalan tentang platform TikTok. So clear tak? Ada tak apa-apa persoalan lain yang nak tanya tentang TikTok? So untuk session yang akan datang, saya akan bawa lagi ke yang mendalam ilmu ini secara percuma je saya gunakan di platform TikTok. Alright. So ilmu ni secara percuma je saya bagi. Mungkin anda dah ada platform TikTok, anda dah ada akaun TikTok, tapi anda tak gunakan dengan the correct way, cara yang betul. Ada orang kata TikTok tak suka jika kita bawa orang ke WhatsApp atau website. Betul ke? Benda tu kita tak boleh cakap secara directly. Kita tak boleh buat benda tu secara directly. Kita tak boleh buat benda tu secara directly. Contohnya dalam video, alright, siapa berminat boleh tekan pada link di link bio ataupun link WhatsApp di bio, ataupun tulis dekat video kita, buat type. Tak boleh. Kita kena tulis, boleh tengok di ruangan komen. Sebab apa? Kita tak keluar, kita tak ajak orang keluar. Tapi dekat komen tu anda boleh bagi tahu untuk anda tengok pada link bio. Faham tak maksud saya? Faham kan? Kita tak ajak orang keluar, tapi kita kena buat benda yang secara indirectly. Alright? Kurang like dan follower di TikTok macam mana? Yes, nanti saya boleh ajarkan cara teknik. Macam mana anda boleh gain follower dan like untuk anda dapat follower yang banyak dan like banyak. Sebenarnya saya dah bagi 2 tips tu percuma hari ni. Siapa yang take note, boleh take note. Saya dah bagi 2 tips percuma dah. Macam mana saya boleh dapat follower dan view dalam tanpa saya 24 jam, nampak? Without bantuan apa-apa saya boleh dapat hingga 500 view. So kita kena gunakan teknik yang betul. Saya dah sharekan tadi, nak letak link di bio macam mana. Nanti saya akan ajar semua ni untuk minggu depan macam mana kita nak set up kita punya profile tu untuk letak bio dan juga gambar apa semua dan so on lah. Okay, so ada soalan lain tak? Alright, terlepas tadi. Okay, so nanti puan boleh, nanti saya recap sekejap lagi, ataupun nanti boleh tengok pada recording macam mana kita boleh gunakan sistem tengok recording macam mana anda untuk dapat like dan followernya. So 2 poin yang penting, macam mana anda nak gain follower dan like dengan cepat dan mudah. First, anda kena guna sound TikTok yang trending. And then yang kedua adalah anda kena guna hashtag yang trending. 2 perkara ni boleh boost, bantu anda untuk yang trending. Alright, cari discover, betul. Dua-dua tu boleh cari dekat discover. Apa yang tengah trending, kalau anda scroll banyak sound tu, maksudnya sound tu tengah trending. Lebih daripada 10 sound tu orang pakai, maksud sound tu tengah trending. Alright, dan seterusnya anda kena buat konten, jangan konten short sendiri. Kita selalu ni ada masalah buat konten short sendiri, aduh pening kepala. Kita share bunga-bunga lah, kita rekod, ni kita rekod bunga raya apa semua, tak ada kena-mana pun. Kita rekod kucing kita, tak ada kena-mana dengan kita punya business, kita punya personal branding. Tapi kena rekod apa benda yang kaitan dengan apa kita punya orang nak. Contoh kalau kita ni buat produk tentang apa? Produk, bagi satu contoh, mungkin baju. Anda kena ceritakan siapa ada masalah bila yang perut buncit akan nampak perut gelebih. Saya ada baju yang special zip akan sorokkan kelebihan perut anda tu nanti. Sebagai contoh. Buatlah yang menarik-menarik, ataupun anda buat tentang makanan. Kenapa anda kena makan kat kedai saya? Because of ini adalah 8 resipi rahsia yang saya pakai daripada 3 keturunan saya. Orang nak try. Sebab apa menarik? Kenapa anda kena makan nasi? Kalau nasi ni, kalau produk makanan ni sebenarnya senang sebenarnya. Kalau saya ada di peluang produk makanan bagi saya senang. Anda kena tunjuk je makanan anda, apa orang makan, macam mana orang tu makan. Benda tu sebenarnya boleh close orang. Orang akan terliur tengok, nak try. Tengok macam nasi biryani Batak Pahat. Dia kadang-kadang dia share resipi sambal, resipi dia buat sup, resipi dia buat anything lah, sama belacan ke apa. Sebab orang share. Orang kan ada masalah
Macam mana nak buat sambal belacan saya tak sedap pula. Contoh, orang kadang-kadang akan tanya. So kadang-kadang dia dalam bidang masakan lagi, bidang makanan boleh share, tak lari. Tapi dia pun share kedai dia buka, tunjuk pasal dia punya lamb shank apa semua tu. Itu makanan sangat sesuai. Tapi kalau benda-benda lain contoh kesihatan, kena share apa yang manfaat, apa unique produk, unique selling produk. Itu semua saya akan kupas lagi banyak dekat depan-depan. Pada sesi yang akan datang, tuan-tuan dan puan-puan kena hadir pada sesi live saya setiap malam pada 9 malam di Facebook Solvi Heroes. InsyaAllah kalau tak ada aral yang melintang, saya akan sentiasa live pada 9 malam di hari yang sama 9 malam di page Solvi Heroes. So anda boleh berjumpa dengan saya. Okey, boleh ke letak 2 bisnes dalam satu akaun TikTok? 2 bisnes dalam satu TikTok. Itu letak, saya prefer anda ada Linktree. Saya prefer anda ada Linktree. Okey. Dia macam ni tuan-tuan dan puan. Kalau anda nak bercerita direct tentang produk anda, dalam anda punya posting, contoh saya share sikit je, 5 minit saya ambil masa ni. Kalau contoh dalam video ni nak jual baju. Video ni sebenarnya saya nak jual baju. Okey? Video ni sebenarnya saya nak jual baju je. Tapi saya tak cerita pun apa nama brand. Saya tak cerita pun apa ni. Because saya nak buat branding. Saya nak tahu, saya nak tengok orang. Tapi bila orang berminat, dia akan slide pergi kat saya profile dan dia akan cari dia orang bio. Tapi macam saya tak set up lah. Tapi anda boleh setting, anda nak letak link dekat bio. So kalau contoh ada 2 produk. Saya pun ada je jumpa orang buat takaful dan dia buat emas. So macam mana? Kalau dia buat 2 produk yang berlainan niche ni, susah dia nak dapat reach yang tinggi. Tapi dia kalau buat personal branding dia, contoh macam Ifah Khairi. Dia dah ada personal branding, dia jual apa je orang percaya, betul tak? Sebab apa? Dia personal branding. Dia buat branding dia buat review, dia cerita pasal Dubai. So itu branding dia. Tapi produk apa yang dia jual, dia tak cerita pun. Bisnes apa yang dia buat, dia tak cerita. Tapi anda boleh tarik orang pergi ke link anda, dekat Linktree tu anda boleh letak bermacam-macam apa bisnes, nak pergi ke Instagram, pergi ke landing page, nak minta takaful punya quotation ke, apa ke, kat situ anda boleh letak. Saya suka buat konten tak viral, nak tips. Tips tadi saya dah bagilah. Alright, tips saya dah bagi. Saya tak ada lagi produk, tak ada masalah, boleh belajar. Kat TikTok ni tak saya cakap untuk buat bisnes saja. Anda boleh buat untuk orang kata apa untuk kalau buat saja, kalau anda memang suka untuk introvert, bercerita, berkongsi, anda boleh gunakan. Apa bezakan beza TikTok bin dengan akaun personal. Alright, macam mana nak buat Linktree. Alright, so itu semua tu, topik tu saya akan cover untuk minggu depan. InsyaAllah pada hari dan waktu yang sama anda boleh join dalam sesi live saya pukul 9 malam di Facebook page Solvi Heroes. So saya akan kongsikan macam-macam tips dan pasal berkaitan topik, pasal TikTok punya rules dan regulation dan juga Linktree. InsyaAllah cover topik tu saya akan cover pada minggu depan. So siapa nak tahu boleh join pada sesi live saya pada minggu depan hari yang sama jam 9 malam di Facebook Solvi Heroes. So saya harapkan anda yang dah join, terima kasih banyak-banyak saya ucapkan yang dah join pada saya punya sesi live pada malam. Saya ucapkan terima kasih banyak-banyak. Saya doakan kepada anda dimurahkan rezeki dan diperluaskan rezeki oleh Allah SWT dan dipermudahkan urusan anda semua. Jadi yang mana yang baik itu datang dari diri saya sendiri, yang lemah yang baik itu datang dari Allah SWT, yang lemah itu datang daripada diri saya sendiri. So saya berharap dengan perkongsian ilmu saya ini dapat membantu anda untuk ubah kehidupan anda lebih baik. Jadi itu saja untuk sesi pada malam ini, sebab saya tak boleh cover untuk sampai ke penghujung sesi ini. So saya hanya memang limit pada 1 jam saja. Jadi minggu depan saya akan first take note, siapa yang nak join live saya, ajak kawan ramai-ramai. Saya akan share pasal apa beza akaun TikTok business dan juga akaun TikTok personal, dan juga macam mana nak buat Linktree dan letak link di bio. Alright, so saya mengharapkan, terima kasih banyak-banyak, anda dapat sedikit sebanyak manfaat. So saya minta untuk minggu depan ajak lagi ramai-ramai kawan-kawan anda untuk dapatkan manfaat macam mana tentang kita nak belajar tentang TikTok ni. Alright, so saya rasa itu saja perkongsian saya yang saya boleh bagikan. So saya mengundurkan diri. Kalau ada kelemahan yang
saya berikan kekurangan dalam penyampaian terkasar bahasa. Saya mohon maaf, menyusun 10 jari, andai ada salah dan silap sepanjang perkongsian saya mohon ampun. Jadi kita berjumpa pada sesi yang akan datang insya-Allah. Assalamualaikum. Kita jumpa di puncak kejayaan. Pasti boleh. Kan, mula dia tak percaya. Kan? Sebab apa? Dia dah buat bisnes kan. Kos marketing dia RM1 je sehari. Dia dah cuba dah. Ni result dia. 1.9 juta. Kan? Memang tak masuk akal benda ni. Tapi kan, benda ni betul. Dekat Solvi Heroes ni, sistem dia memang power kepada semua usahawan-usahawan kat luar sana tu kan. Dia nak suruh lah, jomlah kita sama-sama kan cari Solvi Heroes ni. Mana yang sondu-sondu bisnes tu, income tak ada semua tu kan. Yang susah payah sekarang ni, carilah ejen-ejen Solvi ni. Sebab apa? Dengan RM1 saja kos marketing dia, kita dapat ni. Dan dapat tak percaya 1.9 juta. Lagi satu, kalau RM1 pun kita tak boleh keluarkan untuk kos marketing meniaga kita sehari, tak payah meniaga lah. Tak cerita pasal meniaga lah. Kan? Jadi so jomlah kita sama-sama. Ya, dan dah buktikan dah RM1 sehari.